Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 4 yang cikgu kasih sekalian. Okey. Jadi pertama sekali cikgu doakan semuanya sihat, semuanya sihat di rumah bersama keluarga, memandangkan kita sekarang masih lagi berada dalam pandemik COVID-19 ni cikgu doakan semuanya jaga kesihatan. Okey, faham ya? Okey. Dan cikgu harap semuanya bergembira kat rumah lah Belum macam cuti lah kat rumah. Tapi tak apa. Okey, jadi bagi meneruskan sesi pembelajaran PDPR kita pada kali ini, bagi topik RBT bagi subjek RBT. Okey. Murid-murid, kamu boleh merujuk pada buku teks RBT kamu, muka surat 38 hingga 40. Okey. Tajuk yang kita nak belajar pada kali ini ialah pengenalan kepada teknologi. Okey, jom kita tengok slide yang cikgu sediakan ni. Okey, murid. Pertama sekali kita nak tahu apa itu teknologi. Selalu dengar kan orang sebut teknologi. RBT reka bentuk dan teknologi. Apa tu teknologi? TMK. Mata pelajaran TMK kan, teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kita pada kali ini kita nak belajar berkenaan dengan teknologi. Apa itu teknologi? Merujuk pada buku teks kamu lah. Teknologi merupakan penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian manusia. Panjang istilah dia. Senang cerita macam ni lah. Teknologi ni maksud dia macam satu alat, boleh katakan mesin ataupun cara baru, sistem baru, yang dibuat untuk membantu manusia. Membantu manusia ataupun memudahkan urusan seharian manusia. Faham tak? Kita tengoklah contoh zaman dulu lah. Ambil contoh zaman dulu lah. Cikgu ambil paling mudah zaman batu. Zaman batu orang dulu, orang zaman batu dia nak masak, dia dapat tangkap rusa, contoh dia nak makan rusa kan. Dia nak masak rusa. Zaman dulu tak ada api, macam mana dia nak buat api? Jadi mereka berfikir, mereka jumpa batu, ketuk batu sampai pecik api. Lama-lama letak daun-daun kering, pecik lama-lama jadilah api. Seksa kan zaman dulu. Jadi teknologi dia berevolusi. Orang zaman batu tu dia berfikir. Ada yang pakar pula, dia nampak ada kayu kering. Dia ambil kayu kering, ambil lagi satu kayu, batang kayu, dahan kayu yang dah kering. Dia pusing kan dekat kayu tu. Lama-lama dia berasap dan terbakar. Nampak tak? Itu evolusi tu maksud tu. Daripada batu dia guna kayu. Lama kelamaan bila manusia dah semakin moden, dia dah wujudlah mancis, sekaligus lighter, pemetik api. Nampak? Dah lain kan? Dulu guna batu, sekarang guna lighter. Contoh lighter, pemetik api tu. Nampak? Mudah tak? Mana yang mudah? Dulu ke yang sekarang? Yang sekarang lah, sebab pemetik api. Nampak tak? Pemetik api ni dicipta sebagai alat untuk memudahkan manusia. Nampak tak? Dia bantu manusia. Itulah maksud yang paling mudah lah. Lagi contoh yang mudah lagi. Orang zaman dulu, zaman dulu tak adalah zaman batu tu, zaman lama-lama lah. Zaman arwah tok nenek kita, moyang kita. Cikgu dengar cerita nak pergi, contoh daripada Selangor. Selangor nak pergi ke Johor. Jauh sangat. Zaman dulu mungkin susah, tak ada kereta. Mereka naik basikal jauh tu. Nak ke Johor. Jauh. Lama kelamaan ada evolusi, terciptalah bas. Nampak bas? Kereta dulu. Bila kereta boleh ada naik ke bas besar sikit kan. Nampak? Kenapa kereta dicipta? Untuk memudahkan manusia. Itu maksud dia apa sekarang ni? Teknologi. Teknologi ialah alat ataupun mesin ataupun sesuatu sistem
yang dicipta untuk memudahkan urusan kerja manusia dalam kehidupan seharian mereka. Okey, itu maksud dia teknologi. Faham ya? Okey, faham dah maksud teknologi ya. Alright. Okey, next. Okey. Bidang teknologi. Terlalu banyak bidang teknologi ni terlalu banyak bidang. Okey, daripada buku teks kamu, kita tengok pada buku teks kamu dulu. Okey, contoh dia yang pertama teknologi peralatan. Okey. Okey, kedua teknologi pengangkutan. Okey, bila sebut teknologi peralatan ni okey, lupa pula juga sebut. Peralatan ni maksud dia apa? Dia alat lah, alat nak bantu kita buat sesuatu kerja. Okey, faham Macam tadi api. Kita nak api, nak bakar, nak masak tak boleh. Terciptalah pemetik api. Itu teknologi peralatan. Okey, teknologi pengangkutan. Pengangkutan maksud apa? Mengangkut lah. Nak ke sana, nak ke sini, nak ke sana, ke sini. Jalan kaki jauh sangat kan. Terciptalah kereta. Okey, itu maksud dia teknologi pengangkutan. Okey. Oh, lupa pula. Kereta. Okey, lama-lama dia berevolusi. Daripada kereta jadi bas. Dia upgrade lagi, jadilah kereta api. Nak jalan jauh, ramai-ramai boleh masuk. Lama-lama dia berevolusi lagi. Kereta api yang tak pakai enjin, dia pakai elektrik. LRT. Nampak tak? Zaman semakin maju kan. LRT. Nampak? Itulah dia. Oh, lupa lagi, nak pergi jauh, nak lagi cepat, naik apa? Kapal terbang. Lagi laju, jet. Jauh. Nak pergi sekolah naik jet, tak boleh lah, dekat sangat. Ni nak pergi jauh, jarak jauh. Okey. Itu maksud dia teknologi pengangkutan. Alright. Seterusnya teknologi pertanian. Okey. Nak tanam pokok. Tanam pokok dulu, zaman dulu kan, tanam pokok guna cangkul. Tumbuh satu pokok, tanam lagi. Tunggu setahun 2 tahun baru dapat buah hasil dia kan. Okey, jadi kita tengok apa teknologi untuk pertanian. Okey. Teknologi pembuatan. Nak buat apa? Kilang nak buat apa? Kilang, selalunya kilang lah. Nak buat apa? Nak buat apa? Kalau tengok pada buku teks kamu gambar kereta kan, nak buat kereta. Ada teknologi dia. Dulu takkan nak buat kereta pakai orang ambil besi, ketuk jadilah kereta. Baru siap satu kereta. Setahun buat baru siap satu kereta, nampak? Sekarang dah ada teknologi, ada robot. Robot tu dia tolong nek. Dia tembak sana, tembak sini, tembak situ, tembak sini. Dia bengkokkan besi-besi tu, jadilah kereta punya rangka. Nampak? Dalam sehari siaplah 1000 unit rangka kereta, nampak? Kalau buat sendiri, ambil besi, ketuk, bengkok pakai tangan lah. Setahun pun tak siap lagi tu. Okay, jadi adalah teknologi pembuatan. Ada alat yang dicipta untuk membantu manusia dalam pembuatan. Okey. Seterusnya teknologi komunikasi. Okey, komunikasi maksud dia apa? Hubungan. Berhubung. Kita nak hubung. Nak hubung dengan orang kan. Macam mana? Zaman dulu jauh kan. Tak pun jangan jauh lah. Cikgu kat sekolah. Lepas tu kamu kat sekolah. Nak hubung kamu lah. Waduh jauhnya. Cikgu kena ulang alik pergi sekolah. Nak beritahu apa? Tolong siap kerja rumah. Balik semula ke sini. Pergi balik ke sekolah jumpa kamu. Datang balik ke sini. Jauh. Ada teknologi komunikasi. Apa dia? Handphone. Yang ni. Yang kita belajar ni. Handphone ke, guna laptop ke kan. Ada internet. Itu teknologi lah. Komunikasi. Okey. Seterusnya. Teknologi makanan. Makanan pun ada teknologi dia juga. Nampak? Macam mana tu nak buat makanan? Nak buat makanan lah. Dulu kita nak buat nak buat kek kek nak bakar dalam api lambat sangat, nak buat kuih baulu. Zaman dulu kan. Zaman sekarang dah ada oven, dia tolong panaskan. Cepat. Teknologi lah tu Okey, jadi ini adalah 6 bidang teknologi. Okey, yang kamu tengoklah yang ada dalam buku teks kamu. Okey, itulah dia. Okey. Cikgu tunjuk juga yang lain, bidang-bidang teknologi yang lain. Okey, sekadar sebagai pengetahuan am lah Tadi 6 tadi tu yang dalam buku teks kamu. Yang ni cikgu tunjuk yang lain pula. Untuk pengetahuan am kamu. Baru kamu tahulah, okey, banyak teknologi ni dunia kita ni. Okey, banyak bidang. Okey. Teknologi pendidikan. Nampak tak? Nampak pendidikan. Zaman dulu, kita ambil contoh zaman dulu belajar macam mana
Pakai apa, orang dulu pakai buku, lepas tu ada papan hitam, tulis kan. Zaman sekarang dah moden sedikit, pakai whiteboard. Nampak, pakai whiteboard, pakai marker. Lepas tu ada lagi pakai apa, projector, pakai laptop. Ada cikgu pula, ada cikgu-cikgu di sekolah pakai apa, mikrofon, dia pakai speaker. Ada lagu-lagu, ada bawa screen LCD. Nampak? Tu teknologi pendidikan. Okey. Sekarang pun teknologi pendidikan. Selalu pergi sekolah kan. Sekarang macam mana? Zaman pandemik ni macam mana nak belajar sekolah? Tak boleh. Takut nanti merebak COVID kan. Jadi kita menggunakan teknologi yang baru, iaitu belajar secara PDPR. Secara alam maya. Ni teknologi lah ni. Belajar from home. From home, bukan from katil tidur kena belajar, bangun awal pagi belajar. Alright. Teknologi perubatan. Okey, ni contoh lagi bidang perubatan. Ada teknologi dia. Okey, zaman sekarang betul lah. Zaman dulu orang sakit susah. Macam baby yang baru lahir, mak kamu lahirkan baby, adik kamu kan. Lahirkan kamu, masa kamu kecil baru lahir, ada demam. Orang zaman-zaman dulu, baby yang baru lahir orang kata ada demam kuning, bawa balik, orang kampung bawa balik rumah, jemur tengah panas. Nampak? Tu zaman dulu baru lahir terus jemur tengah panas. Pagi-pagi buta kan. Pagi-pagi nak dapatkan cahaya matahari. Tapi zaman sekarang dah moden, dah ada satu peti incubator. Lepas lahir letak dalam incubator tu. Lepas tu ada macam lampu. Mudah kan? Ada mudahkan. Jadi tak perlulah kita nak balik kampung, nak jemur tengah-tengah panas angkat. Kat hospital dah ada teknologi. Dia mudahkan kita lah. Tak payah susah kan. Nak operation. Zaman dulu nak cek jantung macam mana? Pegang tangan, rasa degupan jantung. Dup 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 dup. Susah nak mengira je. Nak monitor, kita nak memerhati kan. Monitor ni nak apa sebut nak mengawal, nak tengoklah, nak menyelia orang ni sihat ke tak sihat kan. Tapi zaman sekarang dia dah pakai satu benda letak ke jantung, ada dup ada skrin kamera tu, ada skrin TV, tin tin tin. Doktor datang tengok, okey elok lagi, doktor belah minum kopi tu. Tu datang balik tengok, tin elok lagi, tak apa, pakcik ni sihat lagi. Okey, tak perlu nak pegang rasa. Itu teknologi. Okey, banyak teknologi sekarang ni. Itulah bagus teknologi kan. Supaya kau faham apa itu teknologi. Alright. Perniagaan, bidang perniagaan pun ada teknologi. Okey, zaman dulu orang kalau berniaga kan, nak berniaga, okey, jual, buka meja, pasang kemah, jual nasi lemak, jual kuih, betul tak? Jual kek, jual muffin, jual cupcake, jual keripik, jual lemang. Tapi zaman sekarang dah moden. Orang dah moden, dia berniaga macam mana? Guna internet, guna Facebook, guna WhatsApp, guna medium apa ni? Alam maya. Nampak? Boleh menggunakan internet, berniaga. Dia buat promotion dia, type, okey, buat poster. Lepas tu masuk dalam internet. Orang yang tengok handphone tengok, aku lapar lah, aku nak makan cupcake lah. Nak beli kat mana? Tengok, jumpa. Dia masuk duit, dia call ke apa, macam tu lah. Okey. Foodpanda. Foodpanda, nampak? Telefon Foodpanda, masuk mesej kan. Tu teknologi perniagaan lah tu. Dia berniaga kan, selalu kena pergi kedai. Ni tak payah, kita mesej je. Tekan. Bayar. Tunggulah sejam. Setengah jam bersejam, datang depan rumah, hon. Foodpanda. Delivery, McDonald, Pizza Hut, KFC. Ini semua teknologi. Okey. Okey lagi, teknologi ICT, dalam bidang ICT. ICT ni maksud apa? Teknologi macam kamu belajar lah, komputer kan. Zaman dulu komputer dia lain. Tanyalah dekat mak ayah kamu. Zaman dulu ni komputer macam mana? Cikgu punya belajar dulu komputer hanya warna hitam je, lepas tu skrin ni boleh tulis. Enter. Macam tu je. Perkataan je. Basic.
Lepas tu cikgu tak ada thumb drive, pen drive. Cikgu pakai disket yang besar. Masuk kelepek ngek macam tu lah. Susah kan? Zaman sekarang pen drive halus masuk ke poket. Lepas tu dekat komputer, laptop, nampak dah ada kawan hitam, dah ada macam-macam lah. Kamu boleh nampak dia punya paparan dia macam mana, boleh gerakkan mouse. Itu dia teknologi ICT. Apa-apa yang berkaitan komputer lah. Alright. Sama juga dengan ni, internet. Zaman dulu kan modem. Dulu tak ada internet, lepas tu ada internet, ada modem. Bila kamu nak internet, nak data, hotspot, wifi. Dulu ada modem. Bila ada modem ni nak tengok masuk internet, dengarlah bunyi dia lama je. Bila ada lampu, okey boleh masuk. Gunalah internet. Okey, itu zaman dulu. Zaman sekarang dah ada wifi dah. Kamu nampak ada orang pakai pasang apa benda, router ke apa benda kan. Kamu boleh main. Okay. Nak main game dengan kawan pun boleh. Dekat CC kan. Teknologi ICT sekarang ni. Teknologi pertahanan. Okay, dalam bidang pertahanan. Okay, pertahanan ni macam ketenteraan lah. Okay. Kalau kamu tengok zaman dulu, zaman dulu lah. Dia berperang macam mana? Dia berperang macam tu lah, pakai keris. Pakai keris, pakai pedang, pakai tombak. Okay. Zaman sekarang dah moden. Peluru pandu dah ada, kereta kebal, kapal selam pun dah ada. Lepas tu dia ada boleh cek radar kat mana musuh. Nampak? Itu dah dia teknologi. Dan untuk dalam bidang pertahanan, okey. Dia berevolusi. Okey, dan sekarang cikgu dengar apa sekarang? Dah ada kapal terbang perang kan. Okey. Dia tak ada orang pun bawa. Komputer yang bawa. Komputer bawa, nampak? Tu teknologi lah tu. Okey. Ataupun ada yang peluru berpandu tu. Dia boleh terbang. Kita boleh target dekat sini. Dia pusing. Ataupun dia nak elak orang yang ke sini ni, dia pusing. Bom langgar, meletup. Nampak? Itu semua teknologi ya. Hebatnya teknologi. Macam mana boleh terfikir buat begitu, memang hebatlah pencipta dia tu. Okey, seterusnya teknologi maklumat. Okey. TMK. TMK, teknologi maklumat dan komunikasi kan. Yang ni teknologi maklumat. Maksud dia kamu nak dapatkan maklumat macam mana? Zaman dulu contoh surat khabar. Zaman-zaman cikgu, ayah kamu dulu kan. Ada surat khabar. Kami selalu beli pagi surat khabar kat kedai kan. Baca surat khabar, tengok, baca majalah. Maklumat, nak dapatkan maklumat. Okey. Tapi zaman sekarang, nampak? Teknologi terkini. Apa dia teknologi terkini dia? Hanya menggunakan hujung jari kamu saja. Bukalah tablet, handphone, tekan berita hari ini. Nampak? Apa cerita sukan hari ini? Bola, Euro, siapa menang? Nampak? Kamu boleh tahu. Bangun tidur tengok, ulangan boleh tengok, nampak? Itu hebat dia, teknologi maklumat. Sampai surat khabar pun dah makin kurang lah. Zaman dulu surat khabar banyak. Cikgu akan pergi cari surat khabar, baca, tengok, potong keratan, simpan buat kenangan. Simpan dalam satu file lah. Apa yang berkaitan dengan cikgu. Kalau ada. Tak pernah ada pun. Majalah-majalah. Jadi sekarang dah tak ada dah. Sekarang semua daripada hujung jari lah. Daripada internet sekarang, daripada handphone sekarang dah boleh maklumat kan. Dah boleh dapat maklumat. Nampak? Itulah dia teknologi maklumat. Teknologi di bidang maklumat. Okey. Inilah dia daripada buku teks kamu kan, teknologi peralatan. Okey, macam mana? Tengok apa maksud bidang peralatan tu kan. Maksud dia dicipta, alat ni dicipta untuk memudahkan manusia membuat satu kerja. Okey. Macam dalam gambar rajah ni nampak. Dia nak memotong kayu. Okey, dulu nak potong kayu susah. Lepas tu ada orang berfikir kalau guna pisau susah, dia ubah yang gigi banyak, gergaji dicipta. Potong gergaji, potonglah kayu banyak-banyak. Okey, 1-2 kayu boleh lah. 2 kayu, 3 kayu, 10 kayu boleh lah. Tiba-tiba nak buat 500 kayu, kamu nak gergaji. Habislah tangan. Habis lenguhlah tangan kamu. Jadi maka ada pencipta, jurutera. Dia belajar, dia berfikir, kita buat mesin nak? Mesin gergaji. Jadi terciptalah jigsaw. Ni contoh-contoh dia lah, nampak?
Kalau ada mesin begini, jangan kata 500, 1000, 2000 sekejap je. Jangan kata potong kayu, potong besi pun ada. Nampak? Potong kaca pun ada. Teknologi dicipta. Okey, cikgu tengok kawan cikgu dia kerja welding besi. Senang ada potong. Siap laju. Sedangkan cikgu nak potong besi, nak buat rak cikgu pakai gergaji besi. Gosok potong lah, gaji lah, lama gila lama cikgu buat sini. Betulkan Allah tersengit. Dia tak ada, dia senang ukur. Nampak? Itulah dia teknologi peralatan. Okey, kita tengok contoh yang lain Contoh-contoh peralatan. Apa lagi teknologi peralatan? Nampak? Okey. Ini apa ni? Mesin. Mesin ini orang kata tanak nasi tanak nasi ataupun mesin kukus ke. Zaman dulu kukus macam mana orang kukus? Dia ada macam bekas. Okey, periuk. Dulu dia pakai kayu. Dia buat macam periuk. Isi air, panaskan air, letak benda tu atas tu. Dia panas, dia ambil steam dia jadilah pau. Zaman sekarang kukus dah ada periuk. Lepas tu lagi sekarang teknologi terkini macam periuk nasi ni macam ni lah. Mesin kukur macam ni mesin kukur ni. Okey, dicipta, tekan siap. Tekan kita tengok TV tengok Euro jap. Siap lah pau. Okey, ni teknologi peralatan. Okey, ada lagi tak? Mesin jahit contoh yang paling mudah. Okey, zaman dulu jahit guna jarum, cangkuk, tengok betul-betul. Jilat apa ni, hisap benang, masuk betul. Tarik, Allah tak nampak lagi Sebab apa? Gelap sangat Zaman dulu kan rumah, zaman-zaman dulu kat kampung susah. Okey, arwah nenek, arwah moyang, cikgu semua susah. Dia cerita dulu macam ni susah. Geram betul pakai pelita kan. Zaman sekarang ada lampu mudah. Ada torchlight, teknologi. Guna torchlight. Okey, masuk. Nak jahit baju, ambil kain, potong jahit. Allah, lambatnya siap baju tiba-tiba terciptalah teknologi peralatan membantu kita menjahit. Ni dia. Yang ni. Mesin jahit tercipta. Alright. Okey, contoh lagi. Drill. Drill apa? Mudah alih. Okey, pakai bateri. Okey. Dulu wire. Lepas tu dia cipta lagi boleh guna bateri, boleh bawa ke mana-mana, mudah alih, boleh bawa ke mana-mana. Teknologi lah tu. Okey, kalau tak dulu pakai wire je kan. Wire cari mana plug, cucuk. Allah, tak sampai, jauh sangat tak sampai carilah extension yang panjang, bawa lagi. Tak sampai lagi, ambil extension lagi, cucuk lagi, pergi lagi jauh. Okey. Baru boleh drill kan, tapi sekarang dia cipta teknologi yang baru, guna bateri. Charge je kat rumah. Lepas tu boleh jalan lah kat mana kamu nak buatlah drill apa ni, drill ke ataupun pemutar skru. Boleh tukar skru, boleh buat lubang, boleh macam-macam boleh buat. Nampak? Teknologi. Okey. Ada lagi glue gun. Glue gun yang kamu belajar RBT kan. Dekat bengkel ada glue gun. Gum pistol gun. Pistol gum. Ini gum yang orang buat bunga telur nak kahwin kan. Nampak? Ini teknologi lah. Kalau tak pakai gum uhu lah, pakai gum lambat nak ambil macam sudu kan. Buat lambat. Glue gun dah siap, panaskan, tekan switch on, tembak. Nak tembak ke mana? Buat kat sini. Teknologi. Alright. Paling mudah. Kena beli ni. PKP kan, cuti, tak boleh nak pergi gunting rambut. Beli kat Shopee. Ini dia. Nak gunting rambut zaman dulu, gunting. Gunting. Kena ada kepakaran baru boleh buat. Tak boleh buat, susah. Okey. Nak botakkan kepala, Allah, susah nak botakkan kepala ni. Belilah mesin. Terciptalah mesin gunting rambut. Okey, inilah dia contoh teknologi peralatan. Okey, faham murid? Okey. Okey, seterusnya teknologi pengangkutan. Okey, macam cikgu sebut tadi, pengangkutan maksud dia apa? Ini mengangkut kita lah, angkut kita ke mana-mana. Okey, jalan kaki penat, maka terciptalah basikal. Basikal tu teknologi lah zaman dulu. Bawa kita ke sana ke sini dengan cara mengayuh.
tiba-tiba dia upgrade lagi. Dia ciptalah sesuatu lagi yang memudahkan lagi kita supaya tak nak kayuh penat. Ciptalah dia buat enjin lah. Jadilah kereta, bas. Kereta boleh bawa 4 orang. Alamak, sikit je nak bawa ramai-ramai lah. Dia ciptakan lagi. Jadilah bas. Nak bawa barang banyak, nak bawa simen berat, dia ciptalah bentuk dia, jadilah lori. Okay, nampak? Alright. Ada contoh tak? Okay, ada. Contoh dia ferry. Ferry. Ni ferry di Pangkor. Pangkor ke dekat Penang. Pangkor. Okay. Nak pergi ke pulau yang jauh. Kalau naik sampan, naik bot, lambatlah sampai. Boleh sampai. Berapa orang? 3-4 orang je lah. 5 orang, 6 orang. Nak naikkan ramai orang macam mana? Dia ciptalah teknologi pengangkutan, iaitu ferry. Mudah kan? Mudahkan orang lah, tak payah naik bot dalam lake. Okay. Cikgu sebut tadi kapal terbang. Nak pergi tempat yang jauh dalam masa yang singkat. Kapal terbang dicipta. Okay, ni dia contoh teknologi pengangkutan. Ada lagi tak? Ini semua murid-murid lelaki mesti suka kan? Motor, dah siap basikal, adalah enjin. Maka dia buatlah macam basikal, iaitu motosikal. Okay? Ni motor lama cikgu ni. Tapi dah jual lah. Z800, Kawasaki Z800. Best. Dah besar nanti belilah. Okey. Jauh menyimpang. Ada lagi tak teknologi yang terkini? Yang terkini Cikgu dah nampak dah sekarang makin banyak trend. Okey, ramai orang membeli. Cikgu ingatkan basikal dia ada kayu. Okey, kadang-kadang dia ada pengayuh. Kadang-kadang tak ada pengayuh kan. Tapi dia naik perlahan, sunyi lah, senyap je. Tapi laju. Ni dia. Basikal bermotor atau motor basikal, macam mana lah nak sebut. Ini teknologi lah ni, nampak? Dia simple, dia ringan untuk jarak dekat. Dia merupakan teknologi pengangkutan, dia evolusi daripada basikal. Basikal. Okay, nak kata motor, dia bukan motor boleh pergi jauh pergi. Okay, ni dia buat macam basikal. Kita tak nak kayu dah penat, maka ciptalah benda begini. Okay. Harganya pun tak ada mahal mana, 4,000 je. Belilah. Okay. Boleh main masa PKP ni, main kawasan perumahan. Okay. Teknologi pertanian. Okay. Macam mana tadi cikgu sebut kan, orang zaman dulu kan, nak tanam pokok, cari tanah, korek dengan cangkul tanah, buat lubang, gali lubang. Okay, letak biji benih, letak baja, tutup, siram. Maka dapatlah hasil. Dalam berapa lama akan dapat hasil lah. Tetapi ada teknologi dia. Ada orang berfikir, dia cuba membuat satu kajian. Ada teknologi baru. Tak payah tanam kat tanah. Iaitu hidroponik. Hidroponik, nampak ni gambar rajah ni. Ni dia. Tanam hanya menggunakan air je, air baja. Tanam atas satu bekas. Akan dapat hasil ke? Nampak, mereka dah buat kajian, dapat hasil ke? Dah terbukti. Dan sekarang pun ramai orang guna kat rumah. Dan orang kata lagi baik, dia punya hasil dia lagi cantik, lagi mudah dijaga. Ini dia teknologi. Hidroponik merupakan teknologi pertanian. Mari tengok ada contoh lain lagi. Hidroponik atas ni, betul tak? Tetapi tengok bawah dia ada apa? Ada kolam ikan. Ini merupakan gabungan teknologi terkini. Selain hidroponik, dia buat gabungan aquaculture. Ikan aqua tu hidupan air lah. Aquaculture. Hidroponik, bila digabungkan dia dipanggil aquaponik. Ni dia teknologi yang lebih terkini. Maksudnya menggunakan air, dia tak guna air baja, dia gunakan air daripada ikan tu. Hidupan dalam air tu. Jadi ikan tu dia akan buangkan najis dia kan. Jadi air najis tu kan macam baja. Dia sedut, naik, siram pokok tu. Bukan siram pokok tu, dia akan membasahkan kawasan hidroponik tu lah, basahkan akar-akar tu. Lepas
lepas tu turun balik ke dalam kolam. Ikan pun hidup macam biasa. Ada oksigen daripada pokok itu, ada pump oksigen pun ada. Ikan tu hidup dengan aman, gembira, seronok. Air baja akan naik balik. Dia kan pusing kan, rotate ni maksudnya dia ulang naik turun. Aquaponik ni memang bagus. Okey. Cikgu pernah buat dah kat sekolah dulu. Dulu cikgu pernah buat, memang menjadi. Pokok dia tumbuh, memang tumbuh betul lah. Okey. Kalau tak terjaga habis lah. Okey. Ni cara yang terbaru, teknologi terbaru. Okey, sebelum ni hidroponik, sekarang ada orang buat cipta yang terbaru, iaitu aquaponik. Alright. Okey lah. Macam ni lah rupa dia. Aquaponik buat ada ikan bawah, ada pump dekat sudut air. Air tu akan naik atas. Naik atas ke yang atas sekali tu. Pokok yang atas sekali, batang pipe yang atas sekali tu kan. Okey, lepas tu dia akan turun, air tu akan turun sampai ke bawah. Naik balik, turun. Air baja, air daripada najis ikan tu akan dijadikan sebagai baja. Okey. Kalau hidroponik lain, dia ada baja dia sendiri. Kena bancuh dengan air, letak dalam bekas balang, dalam bekas dia, tutup. Jadi pokok-pokok tu, biji benih akan serap air baja tu. Tapi aquaponik ni dia menggunakan air daripada najis ikan lah. Okey. Alright. Cuba pujuk ayah ke kan. Ayah yang berminat ataupun ada mak yang berminat, adik-beradik yang berminat dengan hidroponik ni, hidroponik. Ada orang sebut hidrofonik, ada orang sebut hidroponik. Ponik ke apa cikgu pun poning cikgu. Mana-mana satu pun tak kisahlah. Hidroponik lah. Okey. Kalau ada siapa ayah dan mak dia yang berminat, ajaklah buat benda ni. Seronok. Nanti dapat hasil boleh makan kat rumah kan. Sayur, selalunya sayur lah. Sayur bayam, sayur kangkung, okay. Sawi, try and error. Okay. Tomato. Cikgu buat kat sekolah gagal. Sebab cikgu tak pakar lagi, kena belajar lagi, mengkaji. Alright. Okay, yang ni apa pula ni? Ini teknologi fertigasi. Nama dia fertigasi. Nampak tak? Dia susun dalam polybag. Pokok tu dalam polybag. Polybag tu yang warna hitam tu kan. Ada banyak susun, banyak. Lepas tu kamu nampak tak? Perasan kat tengah dia ada batang pipe. Panjang batang pipe warna hitam tu kan. Lepas tu nampak tak? Ada batang pipe kecil. Dia masuk dalam polybag tu. Itu teknologi ke tu? Kalau ikutkan, kita pokok ni banyak sangat. Okey, pagi bangun, bangun mandi, gosok gigi, cuci muka. Lepas tu bangun pergi pakai topi apa ni? Yang berkebun. Ambil penyiram air, jalan isi baja dulu, jalan siram satu. Baru siap 50. Ada lagi 2000 lagi. Bayangkan, penat. Nak baja, nak balik, pergi depan balik ke pondok, bancuh lagi baja. Buat lagi. Balik semula, bancuh lagi baja. Okay. Kan senang kalau ada pipe tembak je kan. Okay. Tapi itu air kosong, ini air baja. Kita nak tumbuhan ni, tanaman kita ni nampak cantik, nampak dapat tumbuh dengan sempurna. Jadi kena pakai baja lah. Jadi ini nama dia fertigasi. Senang je, kita hanya bangun tidur, gosok gigi, pergi kat pondok, buka pipe dia. Buka pipe, ataupun dia ada macam bekas balang tangki, bancuh air baja kat situ, on dia. Dia akan pump. Dia pump, air tu akan mengalir, bergerak ke semua. Nampak mengalir. Dan dia akan masuk ke pipe tu, batang pipe kecil-kecil tu kan. Masuk dalam tanaman tu, sepanjang tu. Ada juga yang menyiram, dia tembak, dia pancur air, pancuran air. Nampak? Teknologi pertanian, nampak tak? Senang kerja kan? Cepat, tak buang masa. Itulah dia teknologi. Okey. Seterusnya teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan ni macam cikgu sebut tadi lah, kereta. Nampaknya yang buat kereta ni siapa? Yang buat rangka kereta ni bukan manusia tetapi robot. Mesin robot. Dia buat, dia tembak, potong sini, welding sini. Pintu dia buat bentuk dia. Mesin robot, bukannya manusia. Manusia hanya mengawal. Jadi manusia hanya duduk, tekan tek. Hari ni keluarkan 2000. Buat ni, buat tu. Mau nak buat bentuk kereta apa? Toyota.
model ini, Toyota model ni pula. Nanti dia buat lah, duduklah dekat dalam bilik main handphone, main WhatsApp. Okay. Manusia hanya mengawal saja robot ni. Nampak? Ini dia teknologi pembuatan. Okay, tengok ada contoh lain tak? Banyak Ini kilang orang buat apa ni? Glove, sarung tangan. Sarung tangan getah. Okay, bayangkan kalau kita tak ada teknologi pembuatan ni. Nak buat macam mana? Kamu kena buat sesuatu kan. Orang tu akan menggunakan ada air larutan apa, chemical, kimia. Dia buat satu, siap satu, jemur. Buat satu, jemur. Lambat. Dah ada mesin ni. Nampak? Banyak dah siap ni. Okay, inilah dia mesin. Baguslah benda ni. Kilang, sebab tu banyak kilang kan. Kilang, ada orang sebut kilang sarung tangan, kilang buat kereta, kilang buat motor, kilang buat baju. Nampak? Kilang buat baju. Selalu baju takkan nak buat baju sekolah, macam kamu pakai baju sekolah kan. Sama kan, semua murid kan. Banyak tu, bukannya seorang jahit tu. Dia ada kilang dia. Kilang baju. Ada banyak mesin dia akan buat. Potong, siap. Orang ni ambil susut. Dia letak dalam mesin ni pula. Mesin ni jahit. Buat lambang sekolah. Nama sekolah, print. Nampak? Itulah dia teknologi faham Ada lagi contoh. Ni apa? Ini mesin nak buat botol. Botol mineral, botol plastik senang. Okey, sebab cikgu pernah pergi dekat Taiping. Kilang spritzer. Spritzer cikgu tengok dalam macam mana proses dia buat spritzer tu. Bukan air spritzer, dia mula dia buat botol tu. Cikgu tengok kilang dia buat macam mana. Daripada benda kecil dia buat dia gerak, dia boleh bentukkan benda tu panas, jadilah botol. Botol kita jumpa kedai jumpa air mineral kat kedai kan. Dia buat banyak, beribu-ribu. Bukan sikit dalam masa sehari dia boleh buat banyak. Nampak tak? Itulah dia teknologi pembuatan. Okey, teknologi komunikasi macam cikgu sebut tadi lah kat kamu apa maksud dia. Dia maksud dia macam hubungan, communicate, macam mana nak communicate, berhubung dengan orang lain menggunakan teknologi. Sebelum ni cakap, lepas tu ada telefon dicipta, telefon biasa yang besar tu, lama-lama makin kecil, boleh message. Komputer dulu besar, nak email orang sana macam ni besar. Sekarang lama dia jadi laptop. Okay, makin ringan, mudah. Twitter lah, Facebook, Google, Gmail, email. Okay, ni nama dia teknologi komunikasi, berhubung dengan orang. Okay, contoh dia. Ni dia nampak. Ada banyak teknologi nak berhubung antara satu sama lain. Boleh guna handphone ada, boleh guna tablet, laptop pun boleh. Dengan lepas tu sekarang dah ada hotspot wifi ke apa nampak? Teknologi lah. Pergi kedai mamak ni buka wifi, boleh hubung dengan orang. Boleh main PUBG. Nampak? Main PUBG, main dengan kawan lain. Komunikasi lah tu. Betul cakap, "Oi, kau gerak belakang, gerak depan." Komunikasi tu. Nampak teknologi kan? Padahal kawan tu dekat mana? Kat rumah dia jauh. Takkan nak pergi rumah dia kan? Dah ada teknologi. Itulah dia teknologi. Okey. Daripada buang masa, janganlah buang masa teknologi ni kita gunakan untuk benda yang berfaedah, yang berguna lah. Macam cari maklumat, berhubung kawan, macam mana nak belajar, cari maklumat macam mana nak siapkan matematik ni kan, susah sangat belajar rumus-rumus ni, sains, cari maklumat sains, nak belajar BI macam mana, tengok latihan contoh, tanya kawan kan, email lah, kawan ajar kita apa, ataupun kita Google Meet dengan kawan, benda yang berfaedah. Okey. Macam PUBG tu, itu main kadang-kadang buang masa kurangkanlah. Bukan tak baik lah, kurangkan. Kita fokus pada pembelajaran kita. Okey. Gunakan komunikasi dengan lebih betul, dengan jalan yang betul, jalan yang benar, yang lurus. Okey, nampak ni. Ni email, message kan. Ya, zaman dulu tulis surat kepada kawan, pakai stamp, beli kat pejabat 20 sen. Guna lidah, tampal. Tunggu postman datang, pergi pejabat pos kan, tak apa pergi ke peti pos surat, masuk kan.
luar negeri, negeri Selangor, negeri luar letak. Tunggulah seminggu sampailah surat ke sana pula. Nanti dapatlah surat ke rumah kita pula. Macam tu lah. Zaman sekarang dah ada email. Teknologi kan. Jadi hanya type, hantar, tekan. Lepas tu siap call lagi. Ya, saya dah hantar lah maklumat-maklumat ni, surat-surat ni kepada awak. Tolong cek. Sekejap je. Tak sampai berapa seminit. Tak sampai seminit dah sampai sana kan. Member sana pun dah dapat handphone. Buka. Okey. Dah sampai dah buka email. Nampak kan, mudah kan? Okey. Okey, samalah telefon. Sekarang dah moden kan. Jangan kata telefon, VC, video call dah ada dah. Okey. Cikgu buat video call dekat adik cikgu. Adik cikgu dekat mana? Dekat Jerman. Dia duduk kat Jerman, nampak? Dulu telefon, sekarang dah ada video call. Tekan video call, cakap dengan dia. Nampak? Itulah dia kelebihan teknologi komunikasi sekarang. Mudah, memudahkan manusia. Alright. Okey, seterusnya teknologi makanan. Maksudnya makanan pun ada juga teknologi bukan saja bidang-bidang tertentu saja. Makanan pun ada teknologi. Senang cerita, semua bidang dekat dunia ni mesti ada teknologi. Okey. Makanan. Okey, tengok gambar Raja ada ni. Okey, gambar Raja makanan ni ni apa ni? Ni mesin lah, mesin nak cipta makanan. Kalau kat rumah nak buat donat kan, donat buat tepung, uli, buat bulat, masuk dalam kuali panas. Siap satu. Buat banyak-banyak lagi sampai petang, lepas tu jual, nampak? Tak. Penat lah. Ni dah ada kilang dia cipta kan, dia buat dough. Donat contoh dia buat sendiri, nampak? Dah siap. Mudah, dah siap banyak. Besar, dia gerak. Manusia mengawal. Ada orang bekerja, dia mengawal. Tekan mesin tu. Okey, dia check. Masuk tak? Dia buat inti dia, masuk ke inti dalam mesin tu. Mesin tu akan keluarkan dough dia tu donat tu dough dia tu. Acuan dia. Okey. Acuan tepung. Okey, tengok contoh lain. Apa lagi? Ada contoh dekat teknologi makanan. Raya baru lepas habis kan. Ni raya tradisional. Bila raya mesti ada makan lemang. Makan lemang, masak lemang. Cikgu pun masak lemang. Bakar lemang. Ni bakar lemang adalah tradisional. Okey. Apa kaitan dengan teknologi? Yang ini dia kaitan dia. Nampak, sekarang dah ada teknologi baru, iaitu masak lemang dah tak perlu nak bakar-bakar dah. Zaman tradisional, bukan zaman dululah. Tradisional, secara tradisionalnya kita bakar lemang. Betul tak? Bakar lemang dekat 3-4 jam. Okey, 4 jam, 5 jam, lama kan? Sekarang dah ada mesin nak bakar lemang ni. Mudah. Mungkin lagi cepat. Okey. Nak lagi mudah, jangan kata mesin begini. Sekarang dah ada lemang ni, dah boleh kukus. Dah boleh rebus. Dalam mana? Dalam mesin tadi tu lah, mesin kukur tu. Boleh buat tak sampai sejam 30 minit, 40 minit, 50 minit, siap lemang. Boleh. Nak buat sendiri kat rumah boleh. Cikgu buat lemang. Tak bakar-bakar dah. Bakar 4 jam, lama kan. Cikgu kukus. Cikgu buat rebus lemang. 30 minit, 40 minit, siap. Senang kan? Tu dia teknologi. Ada cara baru. Okey. Dia sama ada alat, cikgu sebut tadi kan, teknologi maksudnya apa? Sama ada dia boleh jadi alat, boleh jadi mesin, boleh jadi cara, boleh jadi proses yang baru. Secara sains, secara saintifik, dicipta, okey, untuk memudahkan manusia. Okey. Yang jadi cikgu sebut ni cara yang baru, cara yang direka cipta untuk memudahkan kita masak lemang, rebus, kukus, okey, menggunakan kukur. Alright. Alhamdulillah, selesai juga. Okey. Berbalik pada cerita ni okey. Jadi pada hari ini, okey, kamu semua dah faham lah Maksudnya kamu semua dah berkenalan berkenalan dengan teknologi. Okey, teknologi. Ingat teknologi tu maksud dia apa? Dia adalah satu alat, mesin ataupun proses yang direka cipta yang telah direka cipta untuk memudahkan urusan harian manusia.
sesuatu yang dicipta, yang direka cipta untuk memudahkan kerja manusia. Itu maksud dia teknologi. Okey, ada banyak bidang teknologi terlalu banyak. Jadi yang kita belajar ni, yang cikgu terangkan, bukan terangkan yang contoh dia ada 6. Teknologi yang dalam buku teks kamu lah. Selain tu cikgu juga dah tunjuk kat kamu contoh bidang-bidang yang lain. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Okey. Tugasan tak ada. Okey. Tugasan tak adalah, cikgu biarkan dulu. Nantilah mungkin buat nota ke, buat latihan ke apa, nanti lah. Okey, untuk hari ni pengenalan dahulu. Okey. Jadi cikgu harap semuanya bergembira lah. Okey, bergembira di rumah bersama keluarga. Okey, ingat jaga diri kamu. Kita jaga kita. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Ikut SOP di kala PKP ke, PKPB ke, PKPP, ikutlah SOP untuk apa? Untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Okey, supaya hilang di dunia ni. Supaya mudah kita masuk sekolah, kita belajar. Cikgu nak guna teknologi lama lah. Guna whiteboard. Ini teknologi moden lah. Cikgu nak yang teknologi lama sikit. Untuk belajar kamu, untuk belajar, untuk mengajar kamu. Seronok sikit Okey murid. Jadi kita akan jumpa di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.